Oke, salam dan salam sejahtera. Hari ini kita tahu ya, Tan Sri Muhyiddin Yassin dihadapkan ke mahkamah. Dan semalam kita tahu seorang datuk yang kita tahu trending di media sosial hari ini, yaitu Datuk Roy, juga dihadapkan ke mahkamah. Tetapi kita tahu siapa pula watak di sebalik kes rasuah Datuk Roy ini. Sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyangkal banyak dakwaan dengan kenyataan-kenyataan yang pada saya pembohongan. Kerana pada Februari 18, 2023, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan kenyataan bahawa beliau sudah memberi keterangan kepada SPRM mengenai projek Jana Wibawa. Di sini Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mengatakan keterangan yang diberikan berkait dengan penganugerahan kepada kontraktor dipilih bawah projek berkenaan yang didakwa pihak tertentu bahawa kemungkinan wujud tata perolehan tidak mengikut peraturan ditetapkan. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata juga bahawa agensi itu memaklumkan beliau dipanggil memberi keterangan bagi melengkapkan siasatan dan bukan suspek ya, dan dikaitkan untuk sebarang tindakan pendakwaan. Beliau kata, yang mana beliau kata beliau bukan suspek, beliau juga bukan dikaitkan dengan sebarang tindakan pendakwaan. Tapi hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin terang-terang dah pun dihadapkan ke mahkamah. So itu apa namanya? Itu namanya kluster mahkamah mungkin. Itulah namanya pendakwaan. Dan dia kata di sini, mereka SPRM pun agak lembut. Dia waktu itu memuji SPRM. Yang mana dia kata tidak ada desakan. Saya fikir mereka sudah tahu. Saya tanya adakah saya suspek? Dia SPRM kata bukan. Saya tanya sama ada. Mungkin saya akan dituduh. SPRM hanya minta saya menjelaskan hal-hal yang ditanya. Inilah tengok sifatnya Tan Sri Muhyiddin Yassin yang jelas kita tahu bahawa inilah pembohongannya. Yang mana dia menafikan sesuatu tetapi beliau lupa bahawa media hari ini ada di hujung jari. Rakyat akan merujuk semula kenyataan-kenyataan kita terdahulu untuk dijadikan rujukan. Dan apa yang saya lihat? Tajuk utama berita hari ini yang melibatkan Jana Wibawa. Mereka yang menghadapi pertuduhan rasuah ini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri. Dan juga ahli majlis pimpinan tertinggi bersatu, yaitu Wan Saiful Wanjan. Di sini juga kita lihat dalam kenyataan media, yang mana apabila semalam seorang pegawai pesuruh SPRM dan seorang lelaki dikenali sebagai Datuk Roy dituduh di mahkamah kerana didakwa menerima rasuah dalam pihak berkuasa ke atas anak Muhyiddin Yassin, iaitu Fakhri Yassin. Fakhri bukan satu-satunya orang yang mempunyai hubungan dengan keluarga Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, katanya di sini. Berikut adalah watak-watak yang terbabit dengan kes program inisiatif kerajaan bagi membantu kontraktor Bumi Putra semasa pandemik COVID-19. Dan kita tengok, nama yang dikaitkan adalah Fakhri Yassin Mayadin. Tan Sri Muhyiddin Yassin kata dia tidak kenal siapa pun yang ada di sini. Dia kata saya tidak kenal. Tak kenal anak sendiri. Tak pernah jumpa anak sendiri. Tak tahu nama serikat anak. Semua pun dia tak tahu. Ini jelas lagi pembohongan dia. Ini melibatkan Jana Wibawa. Sebab itu Datuk Roy ini berani minta duit untuk dijadikan cakara untuk menutupkan sebahagian daripada kes ini. Yang mana dia kata di sini. Dalam kenyataan ini, lelaki berusia 48 tahun ini merupakan anak sulung Muhyiddin yang disebut dalam kertas pertuduhan kes Datuk Roy. Nama dia disebut. Atau nama sebenarnya Muhammad Hussein Muhammad Nasir. Mengikut kertas pertuduhan rasuah dibayar untuk menyelamatkan Fakhri daripada ditahan reman. Ia dibayar pada 6 Mac, iaitu beberapa minggu selepas kes pertama Jana Wibawa dibawa ke mahkamah. Nasib baik kerajaan hari ini terbentuk. Kalau tidak, ni jawapan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tak kenal, tak pernah jumpa, nama syarikat pun saya tak tahu. Itu akan menjadi satu jawapan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk berbohong kepada rakyat berkenaan dengan isu Jana Wibawa. Yang kedua, yang disebut di sini, Siti Darena, 47, mempunyai pertalian dengan keluarga Muhyiddin melalui perkahwinan. Abangnya, Adlan Berhan, berkahwin dengan anak Muhyiddin, Nabilah. Adlan atau Nabilah lebih dinamakan dengan kertas pertuduhan. Dalina berkahwin dengan Syed Farid, 41.
Dan nama pasangan terbabit disebut dalam kertas pertuduhan terhadap Datuk Roy semalam sebagai pendakwa didakwa memberi rasuah sebagai cubaan menyelamatkan saudara mereka daripada tindakan pihak berkuasa pada masa lalu. Dan dalam itu salah satu pertuduhan Datuk Roy didakwa meminta 400,000 daripada Dalina yang menerima 240,000 daripada Syed Farid sebagai dorongan untuk tidak menahan Fakri, anak Muhyiddin Yassin, anak sulung Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan dalam pertuduhan lain, Datuk Roy didakwa meminta rasuah 2 juta daripada pasangan Dalina Syed Farid sebagai mengurangkan pertuduhan terhadap Ketua Penerangan Bersatu Segambut, Adam Ladlan Adam Muhammad. Itu dia. Dan ini adalah yang kita lihat. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan beliau tidak kenal, tidak tahu. Yang paling penting sekarang, ya, rakyat kena fikir, Jana Wibawa ini untuk membantu Bumiputra. Tetapi kalau nama semua namanya anak keluarga suku Sakat Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini namanya Jana Muhyiddin. Jana Wibawa ini untuk membantu syarikat kontraktor Bumiputra, yang mana saya selalu petikaikan. Satu pun tak ada nama orang Sabah Sarawak yang di situ dapat duit nih. Memang penyamun betul lah. Projek ini berkisar dengan orang-orang dia. Wan Saiful pun boleh terlibat. Inilah satu pembohongan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dia bercakap sana, bercakap sini membohongi orang. Yang mana beliau kata SPRM bagus, tetapi hari ini apabila didakwa, dia membantai SPRM lagi. Dia kata SPRM melakukan pendakwaan terpilih disebabkan tekanan daripada Perdana Menteri. Dulu yang pilih SPRM tu kamu. Azam Baki yang pilih kamu. Ketua Polis Negara kamu. Peguam negara pun kamu juga. Ini yang kita lihat hari ini. Sebab itu, kalau orang persoalkan pelantikan Ketua SPRM sekarang ini disambung untuk tempoh 1 tahun lagi, saya amat setuju. Kerana kalau kita tukar nanti, pembangkang nih, terutamanya PAS dan Bersatu nih, yang kemaruk nih, yang dah takut nak didakwa, akan menggunakan isu itu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menukarkan Ketua SPRM disebabkan nak membuat pendakwaan terpilih. Jadi lebih baik kekalkan dalam 1 tahun ni. Kita nak tengok apa yang mereka nak buat lagi. Jadi rakyat di sana harus tahu bahawa itulah antaranya pembohongan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang jelas ketara kita boleh nampak. Yang bagaimana kalau dia menjadi Perdana Menteri sekali lagi ataupun memimpin negara ini, punah ranah hala negara ini dengan sikap orang yang hipokrit, egois, sombong, tetapi penipu. Masalah negara. Percaya atau tidak, kerosakan yang berlaku yang dia buat, yang seolah-olah beliau pandai itu, sebenarnya beliau dah gagal total. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak berjaya mentadbir negara ini. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh buat bisnes, saya yakin. Tetapi untuk menjaga ekonomi negara, beliau gagal. Personal bisnes dia boleh jalankan lah. Tetapi untuk dia nak jaga negara, saya rasa dia menipu. Kerana Jana Wibawa saja melibatkan syarikat anak beranak dia, saudara mara dia. Tak ada pun saya nampak. Nama orang Iban ke, nama orang Ulu ke, nama orang asli ke yang dapat manfaat daripada projek Jana Wibawa ni. Orang Melayu sendiri tak dapat. Tapi tokai perabot yang ada di Pagoh, yang keturunan Cina, dapat keuntungan daripada Jana Wibawa ni. Macam mana ni? Berapa kerat orang Melayu yang dapat keuntungan daripada Jana Wibawa ni? Kalau saya duduk di jabatan Perdana Menteri itu, duduk dengan Perdana Menteri ya, saya cakap tutup je Jana Wibawa ni. Bukan menguntungkan orang Bumiputra pun. Ni pembohong betul diorang ni. Itu ulasan saya berkenaan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni yang suka berbohong kepada rakyat. Hari ini media sosial, hari ini media-media yang ada di luar atau dalam negara, di hujung jari rakyat. Jadi kalau kamu berbohong, orang akan klik saja, jumpa lagi pembohongan kamu. Jadi belajar-belajarlah bermain media dengan baik. Membuat ucapan dengan media tu baik-baiklah. Tan Sri Muhyiddin Yassin takut buat ucapan live. Jadi menteri duduk dalam kerajaan lama-lama tapi bengap.
So itu pencerahan saya, sekian, terima kasih.